Hadis 235. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله. Boleh baca dengan bagi atas Jundab ataupun bagi depan Jundub. An Jundab bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu qala asaba hajarun isba'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menimpa oleh batu kepada jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana jari Nabi terkena batu. Ini dalam peristiwa perang lah ni. Jari Nabi terkena batu, fadamiyat, maka berdarah. Darahlah jari Nabi. Faqala, maka Nabi pun bersabda. Nabi pun baca dalam bentuk syair. Bila berdarah jari tu, Nabi pun baca dalam bentuk syair. Mugani ni duduk dalam bab berkenaan dengan perkataan Rasulullah dalam bentuk syair. Nabi pun bacalah syair. Bila berdarah jari dia tu, Nabi baca hal anti illa isba'un damiyat, hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Nabi baca gitu. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada lagi riwayat lain, hal anti illa isba'un fadamiyat. Ini damiti. Ada lagi riwayat fadamiyat. Wa fi sabilillahi ma laqiti, tiadalah engkau kecuali hanya jari yang berdarah, dan pada jalan Allah ma laqiti, pada jalan Allah bagai yang bertemu. Bagai yang bertemu makna jumpa. Yang berdarah tu kerana berjual di jalan Allah. Nabi baca tu dalam bentuk syair. Tidaklah engkau hanya jari yang berdarah pada jalan Allah barang yang bertemu. Makna engkau bertemu darah ni kerana berjual di jalan Allah dalam peristiwa perang tu. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Yahya bin Sa'id akhbarana Sufyan ats-Tsauri akhbarana Abu Ishaq Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala lahu rajulun, telah berkata kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki, afarartum ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada qala lahu, telah berkata kepadanya, yakni kepada Abu Umar. Sayyidina seorang lelaki berkata kepada Sayyidina Abu Umar, afarartum ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umar, adakah lari engkau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Umar? Makna lari situ tu bukan lari jumpa Nabi dia lari, tidak. Lari situ dia tanya, adakah engkau lari, yakni engkau tinggal.
mu tinggal Nabi kah wahai Abu Umarah? Hadis ni dalam peristiwa perang Hunain. Perang Hunain ni pokok munafik pergi lagi. Maka tentera Islam masa tu tak ramai. Dalam peristiwa perang Hunain, ramai orang munafik duk turut perang sekali tu. Perang pokok munafik ni lagi. Dia tak ramai lah tentera Islam. Tu yang ada orang tanya kepada Sayyidina Abu Umarah tu. Dia ni pun antara hak menyertai perang Hunain tu. Adakah engkau lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Umarah? Yakni dalam peristiwa perang Hunain tu ramai orang-orang munafik lari tu mau lari juga kau. Gitulah. Faqala, maka dia pun jawab, la, tidak, dia tidak lari. Wallahi, demi Allah, ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentera Islam tu sikit, Nabi tidak lari dah. Nabi tidak berundur daripada perang tu. Walakin walla sar'anun nasi, dia akan tetapi Nabi bergerak ke barisan depan manusia. Walaupun tentera Islam tu sikit, orang munafik tu tinggal perang tu, Nabi bahkan pergi depan. Pergi depan barisan depan manusia. Mana barisan depan perang tu. Wa talaqqathum Hawazin bin Nabli, dan telah menyambut oleh Bani Hawazin dengan anak-anak. Tu dah. Dah peristiwa perang kan. Bani Hawazin tu pula duk memanah pula. Bahagian duk memanah telah menyambut dengan anak panah. Mana naik depan tu kan. Anak panah tu mari selalu dah. Perang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlati, dan Nabi ketika tu berada di atas bagalnya. Bagal. Dah orang lari tu kan, jadi tak ramai tentera Islam tu. Nabi naik depan. Kalau Nabi naik depan tu kan, Bani Hawazin tu panah selalu dah. Panah selalu. Masa tu Nabi duduk di atas bagal. Bagal ni kacukkan kuda dengan keldai. Kacukkan kuda dengan keldai. Bagal ni biasanya orang tak bawa pergi perang lah. Sebab dia lembab sikit, dia kacukkan keldai kan. Lembab sikit lah. Dia memang tak ada orang bawa bagal ni pergi perang ramai dulu. Dia perang dia bawa unta, bawa kuda no. Tapi bagal Nabi ni dia istimewa sikit. Dia boleh pergi perang. Nama dia Duldul. Nabi winam. Nabi ada banyaklah kuda, ada banyak bagal pun ada banyak, keldai pun ada Nabi perak. Bagal Nabi ni nama dia Duldul. Bagal ni terkenal sebagai binatang yang mabuk darah. Dia tak boleh tengok darah. Tengok darah dia pening-pening. Sebab orang tak boleh tengok darah tu. Bagal ni binatang yang mabuk darah. Sebab tu orang tak bawa dia pergi perang. Cuma istimewa bagal Nabi ni boleh pergi perang. Nama Duldul. Wa Abu Sufyan bin Harith, yakni ibni Abdul Muttalib, dan Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Haris akhidun bilijamiha, bahagia jubga tali bagal tu. Go bagal tu ada tali kan, dia bagi juarat. Nabi dah atas bagal tu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan bersyair. Nabi baca syair dalam peristiwa perang hok berkecamuk lah. Kita kata perang tengah memuncak tu, Nabi naik depan dan Nabi berkata dalam bentuk syair. Nabi baca lagu mana? Anan nabiyyu la kadhib, ana bnu Abdul Muttalib. Nabi baca gitu. Anan nabiyyu la kadhib, aku adalah nabi yang tidak berdusta. Ana bnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib ni datuk Nabi lah, Nabi cucu. Nah, Abdul Muttalib ni termasuk ahlul fatrah. Dia tidak menyembah berhala dak. Dan dia berada di zaman putus Nabi. Di zaman putus Nabi. Zaman tak ada Nabi. Jadi masa tu, zaman tak ada Nabi tu, orang-orang hidup masa tu jadi ahlul fitrah. Dia tak ada menyembah berhala ke apa dak. Cuma agama pun tak ada lah. Dia tidak terima ajaran. Tak ada ajaran daripada Nabi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab suatu kaum sehingga diutus kepada mereka rasul. Jadi datuk Nabi Abdul Muttalib ni dia hidup di zaman tidak ada rasul. Dia termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni masuk syurga juga. Jadi Nabi kata, aku adalah Nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anak Abdul Muttalib. Yang ni cuculah. Cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni orang Kedebeh lah zaman tu. Orang Kedebeh. Nabi kita cucu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu baka dia, bin Hashim. Jadi Abdul Muttalib datuk Nabi ni orang Kedebeh lah di kalangan kafir Quraisy pada masa tersebut. Dia naik nama Abdul Muttalib ni ketika peristiwa Abrahah pergi serang Kaabah. Abrahah pergi serang Kaabah. Tu kita tahu berlakulah kisah Abrahah pergi serang Kaabah tu dah. Daripada Yaman mari ke Mekah, tujuannya nak merobohkan Kaabah. Disebabkan Abrahah ni dia agama Nasara, Kristian. Agama Islam ada Kaabah. Abrahah duduk di Yaman, di Sana'a. Jadi dia masa tu agama Kristian, Nasara. Dah orang Islam ni Kaabah ni jadi tumpuan. Jadi tumpuan masa tu di Mekah. Bukan agama Islam lah, cuma kesal-kesal peninggalan Nabi Ibrahim tu. Kesal-kesal agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tu ada di Mekah tu. Walaupun agama dia tu, amalan agama dia di Mekah tu macam-macam lah, tawaf boleh lanjir ke apa tu. Pada susun berhala di Kaabah tu biasalah. Itu zaman Arab Jahiliyah. Tapi Kaabah ni jadi tumpuan lah. Orang tumpu. Abrahah pun nak juga agama Kristian ni biar ada satu tempat hok orang tumpu. Orang pakat nak pergi belakang. Sebagaimana Mekah tu kan orang tumpu duduk di situ. Dia pun nak juga. Maka Abrahah ni pun buat gereja. Buat gereja di Yaman. Gereja hok hebat lah. Kita kata gereja hok hebat, hok comel. Dia buat. Jadi bila siap dah gereja tu dia pun war-war lah kepada orang. Hak ni supaya Mekah juga ni. Makna jadi tumpuan Kaabah tu jadi tumpuan, dia nak Kristian, gereja Kristian ni pun jadi tumpuan orang juga. Dia pun war-war ada umum-umum. Lama pun tak jadi juga supaya Mekah. Tidak menjadi tumpuan orang. Gereja dia tu. Lepas tu berlaku satu peristiwa. Ada orang pergi berok dalam gereja dia. Ada orang pergi berok dalam gereja tu, marahlah dia ni. Bila dia marah tu, dia tuduh kepada orang Arab. Ni orang Arab ni dah dia buat gereja tu nak lawan Kaabah. Dia bila ada orang berok, dia tuduh orang Mekah lah ni. Berok ni tak ada orang lain, dan dengan dia. Muka gereja ni dia buat nak lawan Kaabah kan. Tu yang jadi peristiwa dia nak pergi serang Kaabah tu. Abrahah ni raja. Nak pergi serang Kaabah. Tentera bergajah nak pergi serang Kaabah. Ketika dia masuk ke Mekah, Abrahah ni pergi ambil unta milik Abdul Muttalib, datuk Nabi. Dia pergi curi unta Abdul Muttalib. Abrahah ni raja besar dengan tentera, mari dengan bala tentera gapo. Jadi orang takutlah. Tentera dia pula tu tentera bergajah, kira naik gajah. Okey, atau naik unta biasa jumpa tu naik unta. Ni mari dengan gajah ni. Orang takut belaka. Dia pun mari rapah unta dia duduk mengenak lah di Mekah tu.
duk curi unta ke, antara unta dia ambil unta Abdul Muttalib, datuk Nabi. Masa tu datuk Nabi mari nak ambil unta dia ni, tengok tak ada. Orang pun kata Abrahah ambil. Dia pergi jumpa Abrahah ni. Ketika tu penuhlah bala tentera Abrahah ni. Dia pergi jumpa Abrahah ni sorang dia. Dia jalan tengah bala tentera. Jalan tengah bala tentera pergi jumpa Abrahah. Dia nak mula unta dia. Mana unta aku? Jadi kejutlah Abrahah ni. Berani dah mau ni. Kita ni raja besar mari dengan bala tentera gajah penuh ni. Berani dia mari jalan nyok sorang minta unta gitu. Abrahah tengok ni, orang kedai bab nah ni. Bui unta dia bui. Takut Abrahah ni bui. Lepas tu kan naik nama lah Abdul Muttalib ni. Naik nama. Orang akak dia jadi Ashraf Quraisy, pemimpin Arab Quraisy pada waktu tersebut. Dia Nabi tu masuk perang Hunain tu, walaupun tentera Islam tidak ramai, Nabi pergi depan, Nabi kata anan nabi yula kadhib. Nabi baca dari bentuk syair lah. Aku Nabi yang tidak berdusta. Ana benu Abdul Muttalib. Aku ni anak Abdul Muttalib ni. Cucu Abdul Muttalib ni. Abdul Muttalib ni sahu orang Quraisy ni. Aku ni cucu dia ni. Gitulah seolah-olah. Haddatsana Ishaq bin Mansur. Akhbarana Abdul Razzaq. Akhbarana Ja'far bin Sulaiman. Haddatsana Thabitun an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke kota Mekah pada peristiwa umrah qada. Apa umrah qada? Sebab sebelum tu nak buat umrah dah pada tahun sebelum tu. Tapi orang kafir Quraisy sekat tengah jalan tu. Dia tak boleh buat lagi, dia suruh mari tahun depan. Buat perjanjian nak mari semula. Tapi berlaku peristiwa orang kafir langgar perjanjian tu, Nabi pun masuklah. Masuk serai kota Mekah. Peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi bila-bila masuk tu, bila-bila qada umrah hak dulu, ada yang muskat dulu tu. Itu dia panggil umrah qada. Nabi masuk ke kota Mekah pada peristiwa umrah qada tu. Wa ibnu Rawahah yamshi baina yadayhi, dan Ibnu Rawahah berjalan baina yadayhi, di hadapan Nabi. Dia jalan depan Nabi, wa huwa yaqul, sedangkan dia berkata. Ibnu Rawahah ni salah seorang penyair di zaman jahiliah lagi. Dia masuk Islam. Peristiwa Fathul Mekah tu, Nabi masuk ke kota Mekah tu, dia lah di depan. Dia jalan depan. Bila-bila dia baca syair. Dia baca syair dia dengar ke penduduk Mekah ni lah. Fathul Mekah ni nama ya peperangannya. Tapi dia bukan perang pun, dia tak ada peperangan pun. Malam sebelum peristiwa Fathul Mekah tu, Nabi dengan tentera Islam Madinah ni naik di atas bukit. Naik atas bukit tu pasir abu banyak. Pasir abu penuh atas bukit tu. Dia orang duduk Mekah ni dia lembah. Orang duduk lembah ni tengok atas bukit ni, Allah ramai tentera Islam. Tak ada pasar lawar ni. Dia pakat lari dah pok dia malam tu. Dia masuk Mekah tu dengan amir lah. Tak ada peperangan pun. Jadi Nabi masuk, Ibnu Rawahah depan Nabi penyair tu, dia pun baca syair. Dia dengar ke penduduk Mekah. Khallu banil kuffari an sabili. Khallu ni bahasa kita ke apa? Kosong ke jalan lah. Kosong ke jalan. Kita tepi. Kosong jalan ni. Wahai banil kuffar, wahai anak beranak kafir. An sabili, daripada jalannya. Tu dia baca lah betul syair ni. Perang ni semangatlah. Nak ambil alih semula kota Mekah ni. Cuma kita ni muka orang Melayu, dengar syair Arab ni muka tak faham dah. Biasa lah. Bila terjemuh tu dia tak serupa dengan hak ori tu. Kalau orang mahir bahasa Arab, orang Arab sendiri dengar syair dia ni, naik semangat lah.
Dia terjemuh ni dia bunyi lain dah sikit. Khallu banil kuffari an sabili. Pergi tepi, kosong jalan wahai anak beranak kafir. Lewi. Daripada jalannya kafir Quraisy tu. Daripada jalannya kosong jalan. Al yauma nadribkum ala tanzili. Pada hari ini kami akan memukul engkau di atas tanzili. Tanzili ni di atas di tempat kamu lah. Di tempat duduk kamu ni. Mana mau duduk sini, kami pergi katuk mu hari ni. Betul tak? Kami memukul kamu pada hari ni. Ini orang-orang kafir Quraisy. Hari ni kami akan pukul kamu di tempat duduk kamu tu, di rumah kamu tu. Itu satu bentuk penghinaan terhadap orang kafir lah. Nak hina orang kafir tu. Dua akhir nak kepada orang Islam lama dah ni. Yang Nabi terpaksa tubik daripada Mekah. Orang kafir Quraisy dua angin nak tu. Pokok pemimpin dia, Ashraf Quraisy. Hari ni kami akan pukul kamu di tempat duduk kamu ni. Mana di rumah kamu. Itu lebih hina lagi. Orang katuk kita rumah kita. Berat lagi dah. Kalau orang katuk kita tu di tempat orang kita kena katuk pasal dia dah. Ni orang katuk kita rumah. Tu mana lebih lagi lah penghinaan tu. Darban yuzilul hama an maqili. Satu pukulan, darban, sekali pukul. Kena ayat hebat ni. Sekali pukul. Ia memisahkan kepala daripada tekuk. Mana putus tekuk kali ni. Wa yudhilul khalila an khalili. Dia pukulan yang menyebabkan lupa seorang sahabat daripada sahabatnya. Mana mati, tak ingat siapa ke sahabat dia. Mati. Itu dia syair. Ibnu Rawahah tu. Dia syair lagu tu. Dia orang kafir dengar takut dah. Orang kafir Quraisy tu dia jadi tak ada peperangan tu. Masuk tu pun tak ada peperangan. Tak pergi pun. Orang Nabi ijtihad, siapa-siapa nak selamat duduk dalam rumah sendiri selamat. Siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan ni tentera pemimpin Quraisy, pemimpin Arab Quraisy. Dia tak masuk Islam lagi masa tu. Cumanya dia ni ada gaya-gaya nak masuk Islam tu ada dah. Dia nak masuk Islam ni lama dah, cuma dia terikat sebab dia ni pemimpin Quraisy kan. Dia orang besar tiba-tiba masuk agama Islam jadi pengikut Nabi. Dia tak boleh dah, dia ada ego dia ni, dia pemimpin besar ni. Tiba-tiba nak turut orang, debek lah. Tapi dia nak masuk Islam. Lama dah dia nak masuk Islam, tapi dia fikir situ. Dia ni orang besar, tiba-tiba nak ikut orang. Nak ikut Nabi. Orang debek kan nampak. Tiap Nabi pun masuk ke Mekah tu. Nabi kata siapa masuk rumah dia sendiri selamat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan dengar Nabi sebut nama dia tu kak. Berasa hebat lah dia ni. Nabi pun hormat dia. Seolah gitulah. Siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat. Nabi dia dengar tu. Nabi hormat dia setara tu. Lepas tu dia mari jumpa Nabi masuk Islam. Dia orang besar, kena lain sikit lah. Angin dia tu Nabi turut angin lah. Dia masing-masing pakat masuk umur. Masuk umur. Kecuali adalah beberapa orang kepala pengak tu gigi gantung di kelambu Kaabah. Tu ada hadis lain. Tu kena bunuh tu. Tapi peperangan tidak berlaku lah. Dia mau ni masuk wi amare pada orang-orang kafir ni. Bui jalan wahai anak beranak kafir daripada jalannya pergi tepi habis. Hari ni kami memukul engkau di rumah-rumah engkau. Satu pukulan yang menyebabkan terpisah kepala daripada tekuk dan melupakan seorang kekasih daripada kekasihnya. Tu dah. Ya syair. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Maka berkata kepada Ibnu Rawahah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pun royak kepada Ibnu Rawahah ni. Ya ibna Rawahah, wahai Ibnu Rawahah, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa fi haramillah, dan di tanah haram, tanah yang diberkati ni, tanah yang dihormati ni, di Mekah ni, taqulu sya'ran, engkau bersyair. Sayyidina Umar tanya, mau bersyair depan Nabi, di tanah haram Mekah, tanah yang dihormati ni, mau bersyair sini. Sayyidina Umar royak ke Ibnu Rawahah. Dia ni terkenal seorang penyair. Di Sayyidina Umar tu duk nampak kata bersyair ni tak molek lah. Duk syair, muka syair ni amalan Arab jahiliah. Dia minat syair. Tu. Jadi Sayyidina Umar ni pun duk nampak tak comel lah syair ni. Amalan orang Arab jahiliah ya. Tu dia kata tu, wahai Ibnu Rawahah, depan Nabi di tanah haram Mekah musyair. Dia marahlah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalli anhu ya Umar, biar ke dia wahai Umar, biar dia nak syair biar. Falahiya asra'u fihim min nabhin nabli, maka bahawasanya syair Ibnu Rawahah itu lebih menusuk, lebih tajam, lebih cepat menikah, atau asra'un, lebih tajam. Fihim, kepada mereka, kepada orang kafir tu, makna syair ayat-ayat Ibnu Rawahah tu lebih tajam kepada orang kafir daripada tusukan an-nabli, tusukan anak panah. Tu dah. Kata-kata dia tu lebih tajam daripada tusukan anak panah. Tusuk anak panah tu sakit juga. Tapi kadang-kadang ayat ni sakit lagi tau. Ayat perkataan tu. Apa sampai disebut dalam pepatah Arab tu, lidah engkau, mulut engkau, harimau engkau. Mulut ni adalah rimau engkau, harimau engkau. Mana bahayalah mulut ni. Bahaya. Supaya rimau. Rimau ni makna menyebabkan bahaya lah kita. Mulut ni boleh menyebabkan bahaya kepada kita. Dan mulut, lidah ni juga adalah seperti anak panah. Dalam pepatah Arab tu. Lidah ni juga adalah seperti anak panah, pada tajam, menusuk. Cuma anak panah tu dia melukakan jasad, melukakan tubuh. Perkataan ni boleh melukakan hati. Orang sakit lah. Orang sakit, kalau sakit tu dia sakit lah. Kena seteruk, kau demam, kau sakit lah, tak bangun. Tapi kalau orang pergi ziarah dia tu, kalau tak jaga mulut, sakit tu lagi. Lama dah dia mau sakit, minggu dah. Pasal dia lah, dia banyak dosa ni. Orang royak gitu sakit kalah tu. Kadang-kadang segar meh tu, pak orang royak tu teringat lagi. Dia mau tukar cek udus sungguh. Demam segar tu. Hak dia mau kata tu, mulut udus sungguh, segar sakit lagi. Cuma tu dia cocok hati. Hak demam tu sakit jasad, sakit tubuh ya. Nabi kata biar dia nak bersyair, biar perkataan dia tu lebih tajam kepada orang kafir daripada tusukan anak panah lagi. Yakni tusuk hati tu, tikih hati tu. Mana kata tidak salah lah nak bersyair itu, tidak salah. Hak jadi halal ke haram ke, tu lirik dia, perkataan syair tu, lirik lagu tu, itu yang menentukan jatuh haram ke halal ke. Ada pun sekadar nyanyi lah. Nyanyi tu tak ada salah, lagu syair tu tak ada salah apa. Lirik dia tu. Kalau jenis lagu duk puji orang tino, duk cerita hagewe, lirik lagu tu jenis menyalahi apa ni, menyalahi kaedah-kaedah agama, tu haram lah. Ada kalau lirik lagu tu molek, membangkitkan semangat gapo pula, tak ada masalah. Itu Nabi biar tu. Sedekah syair ni amalan Arab jahiliah. Tapi bila Sayyidina Umar lagi, Nabi kata biar. Dia nak bersyair tu biar.
Moga lirik dia tu, ayat-ayat dia tu betul. Bahkan sabitlah dalam beberapa riwayat hiburan orang dalam syurga ni antaranya adalah lagu. Orang dalam syurga ni dia berhibur, dia suka dalam syurga tu, antara hiburannya adalah lagu. Lagu. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Syarik an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala jalastu Nabi sallallahu alaihi wasallam akthara min mi'ati marrah. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, aku duduk dalam satu majlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 100 kali. Banyaklah duduk dengan Nabi tu, lebih daripada 100 majlis. Jadi duduk dengan Nabi. Wa kana ashabuhu yatanashaduna asy-syi'ra. Dan adalah sahabat-sahabat Nabi, mereka itu melagu ke syair. Dia duduk lama, dia duduk dengan Nabi lebih daripada 100 majlis. Dia duduk dengan Nabi, dia kata sahabat-sahabat ni dia tengok mereka melagu ke syair. Wa yatadzakaruna asya'a min amril jahiliyah. Dan syair tu mereka mengingat ke sesuatu daripada urusan zaman jahiliah. Kadang-kadang dia duduk syair tu, ada juga dalam syair tu cerita hal zaman jahiliah dulu. Pokok sahabat ni dia duduk, pokok sahabat muhajirin ni, dia duduk Mekah, dia duduk dengan duduk kupu-kupu dia saling bercerita zaman jahiliah dulu. Dia minat. Banyak riwayat-riwayat dia cerita. Zaman jahiliah mula kita duk sembuh berhala lah, gapo lah, dia cerita. Pengalaman-pengalaman dia buatlah. Apa kita lah buat kedai kopi cerita zaman muda-muda, mula lagu mana. Sahabat pun dia cerita zaman jahiliah mula duk sembuh berhala, gapo lagu mana. Dia cerita. Bahkan kadang-kadang bukan sekadar dia kecek saja, dia bersyair lah popok dia. Orang Melayu kita dulu kat patung lah. Kalau tengok ada cerita Piramli tu, nak beli tegung patung. Orang Melayu dulu. Nak beli tegung tu patung dulu. Nak boleh kau beli. Itu seni bahasa lah. Dan dia kata patung dah. Dulu orang patung nak beli pasar tu patung. Lepas tu kat tinggal pasar tu budak dah lah. Tak nak nikah ya patung. Tak nak merisik nak gitu ni tu dah. Ya badi jual, badi beli patung. Lah ni tai merisik tu ni pun tak ada dah. Patung pun tak ada dah. Ilek kau ilek lah. Sahabat ni duk buat tu kadang-kadang siap patung. Siap apa ni? Syair lah. Cerita zaman dulu-dulu. Wa huwa sakitun. Dan Nabi duk dia. Dia duk cerita hal jahiliah dulu, dia duk syair. Nabi duk dia. Nabi tak larang pun. Kalau benda tu salah, tentu nak dilarang oleh Nabi. Tapi tidak salah. Nabi duk dia. Dia panggil takririyah, pengakuan daripada Nabi. Dengan Nabi duk dia tu, seolah-olah Nabi mengaku kata benda tu tidak salah. Syair tu. Orang minat ke syair, minat ke patung, minat ke sajuk, tak ada salah apa. Cuma kena jaga di isi kandungan tu ya. Jangan siapa bercanggah dengan usul-usul agama, pokok-pokok agama. Wa rubbama tabassama ma'ahum. Dia kadang-kadang Nabi tersenyum bersama mereka, bersama para sahabat. Sahabat tu cerita tu kadang-kadang Nabi senyum suka. Kadang-kadang Nabi dia. Mana kehidupan Nabi dengan sahabat ni gitulah. Bukan kata duduk dalam zikir tak berhenti dah. Bukan kata duduk sejik semua dah. Dia ada masa-masa duduk sekali, duduk buat sekali cerita hal zaman muda-muda, cerita hal-hal dulu. Buat-buat nakal jadi Nabi pun suka, Nabi pun senyum. Biasalah benda-benda gitu. Bukan ada hadis lain apabila sahabat cerita hal dunia, Nabi pun cerita juga hal dunia.
Bila sahabat cerita hak akhirat, Nabi pun cerita juga pasal akhirat. Sahabat dia buat cerita hak dunia, Nabi pun ada juga cerita Nabi hak dunia. Bukan kata cerita tu hak akhirat semua. Bukan lagi tu cara kita bermuamalah, cara kita bergaul dengan saing-saing kita, bergaul dengan masyarakat. Bukan kata cerita akhirat semua. Nak aku tak boleh nak kecek hak dunia. Dak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa bahagian engkau daripada dunia. Di dunia ni ada gear kita, ada bahagia kita. Jangan dia buat lupa dah tu. Boleh kecek hal dunia, tak ada masalah. Selagi tidak berlebih sangat, tak ada gapo. Bukan kata sepenuhnya kena kecek akhirat semata-mata. Tidak lagu tu. Pada dulu situ panjang lagi tu. Semula pula wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.